Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadihi wa istanna bisunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Qala Imam Abu Hamid Al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana Allah bi ulumihi fid dharain amin. Maka apabila demikianlah sebenarnya mengenai pengetahuan yang fardu ain. Kita mula di situ ni. Artinya ilmu tentang cara amal perbuatan yang wajib. Itu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain ditakrifkan oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah sebagai ilmu berkenaan dengan cara beramal. Cara beramal bagi perbuatan yang wajib. Jadi apabila sesuatu itu wajib diamalkan, maka mempelajari ilmu tentang dia juga adalah wajib. Maka orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan waktu wajibnya, berarti dia sudah mengetahui ilmu yang fardu ain. Jadi kalaulah suatu amalan itu wajib secara umum, tapi belum tiba waktunya, maka mempelajari ilmu tentang amalan tersebut belum dianggap sebagai wajib. Sebab itu kata Imam Al-Ghazali, orang yang mengetahui ilmu yang wajib dan juga waktu wajibnya, manabila masa kewajipan itu, berarti dia sudah mengetahui ilmu yang fardu ain. Itu kesimpulan bagi penerangan yang panjang yang dibentangkan oleh Imam Al-Ghazali kepada kita tentang ilmu fardu ain. Apa yang diterangkan kaum sufi tentang memahami, tuan-tuan dan puan tulis sikit situ, apa yang diterangkan oleh kaum sufi tentang ilmu fardu ain ialah memahami bisikan-bisikan musuh dan langkah malaikat. Memahami tentang, dia panggil bisikan-bisikan jahat daripada syaitan. Jadi bagaimana untuk kita menangkis, memahami bisikan-bisikan syaitan, musuh di sini syaitan, dan bagaimana untuk kita mengikut jejak langkah malaikat. Jadi bagi setengah kaum sufi ataupun di kalangan sufi sendiri menyatakan bahawa ilmu fardu ain itu adalah memahami, mengetahui bisikan-bisikan musuh ini syaitan, untuk kita dapat menangkis bisikan-bisikan itu, dan pada masa yang sama kita memahami langkah malaikat. Bagaimana untuk kita mengikuti jejak langkah malaikat. Kata Imam Al-Ghazali adalah benar juga. Jadi pandangan kaum sufi ini, kata dia benar juga, dan tidak salahnya anggapan tersebut. Tetapi kata Imam Al-Ghazali, terhadap orang yang ada hubungannya dengan itu. Jadi tuan-tuan tulis di hasyiah situ, nota kaki, iaitu hanya menjadi fardu ain bagi orang yang ada kaitan dengan masalah tersebut. Dalam pengertian yang lain, orang yang menghadapi bisikan-bisikan tersebut. Jadi tidaklah menjadi ilmu fardu ain secara mutlak ke atas semua orang, bagi orang yang menghadapi bisikan tersebut sahaja. Bagi orang yang tidak menghadapi masalah dengan bisikan-bisikan tersebut, maka tidaklah menjadi fardu ain ke atas dia. Dan kemudian Imam Al-Ghazali
akan menjelaskan selepas ini penutup pada ataupun separa penutup bagi bab ini, suatu ilmu yang lebih penting daripada bisikan-bisikan musuh itu, iaitu ilmu berkenaan dengan perkara-perkara yang al-muhlikat, perkara-perkara yang boleh membinasakan hati, yang itu yang memang perlu dipelajari, yang berkait dengan hati. Kata Imam Al-Ghazali, apabila menurut biasanya, yang menurut kebiasaannya, mana jarang-jaranglah manusia ini yang terlepas daripada kebiasaan ini. Apabila menurut biasanya bahawa manusia itu tidak terlepas dari panggilan kejahatan. Ini terjemahan kepada dawa'i. Dawa'i ini adalah dorongan. Dan dorongan kepada kejahatan. Atau ajakan-ajakan kepada kejahatan. Seperti riak dan dengki. Riya'un wa hasadun. Dorongan untuk menunjuk. Dan juga dorongan kepada berhasad dengki, iri hati. Maka haruslah ia mempelajari ilmu bahagian sifat-sifat yang binasakan diri. Diri ini di sini tuan-tuan dan puan kena letak hasyah situ, iaitu jiwa. Bukan diri luaran. Dan diri dengan makna an-nafs, iaitu jiwa. Apa yang dipandangnya perlu untuk dirinya, untuk jiwanya, tulis hasyah sikit situ, bagi membenteng dirinya, yang jiwanya dari sifat-sifat yang boleh membinasakan itu. Bagaimana tidak wajib, kata Imam Ghazali, bagaimana tidak wajib mempelajari sifat-sifat yang membinasakan diri ini, membinasakan jiwa atau hati ini, sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Thalathun muhlikatun." Tambah sikit dipanggil bahasa situ. Bagaimana tidak wajib, sedangkan Rasulullah SAW sendiri pernah bersabda, "Thalathun muhlikatun syuhun muta'un wa hawa muttaba'un wa i'jabul mar'i binafsih." 3 perkara, kata Nabi SAW, membinasakan manusia, muhlikatun, yang membawa kebinasaan. Kikir yang dipatuhi, syuhun muta'un, sifat bakhil. Sifat bakhil yang dituruti, yang dipatuhi. Manusia ini, semua manusia ini ada sifat bakhil. Sebab itu kita sayang ke harta, kita mudah-mudah nak berikan kepada orang lain. Tapi kalau sekadar ada perasaan sayang harta, ingin menyimpan harta, ingin memiliki dan sebagainya, itu tidak ada masalah. Tapi kalaulah terlalu dipatuhi sehingga menjadikan kita ni seorang yang bakhil, yang kedekut, yang takut bersedekah, apatah lagi yang tidak ada kesedaran untuk bayar zakat dan sebagainya, maka itu akan membinasakan. Yang kedua, kata Nabi, sifat yang membinasakan diri juga, iaitu hawa muttaba'un, hawa nafsu yang dituruti. Kalau sekadar hawa nafsu ni makan, minum dan sebagainya, maka itu normal. Tapi kalaulah diri kita sendiri itu menjadi hamba kepada hawa nafsu, maka itu akan binasakan kita. Dan yang ketiga, kata Nabi SAW, wa ya'jabul mar'i binafsih, ketakjuban manusia pada dirinya sendiri. Mana dia berasa kagum dengan diri sendiri, maka itu juga membawa kebinasaan. Tengok nota kaki di bawah.
dirawikan oleh Imam At-Tabrani, Abu Nuaim dan Al-Baihaqi dari Anas radhiyallahu anhu. Isnad hadis dhaif. Tapi tuan-tuan sekalian, walaupun Imam Zainuddin Al-Iraqi menegaskan isnad dhaif, namun dalam takhrij yang dilakukan oleh para ulama yang lain menyatakan hadis ini hadis hasan. Hadis ini adalah hadis hasan. Di antaranya dalam kitab As-Sirajul Munir, Tartib Hadis Sahih Al-Jami' As-Saghir, hadis ini ada direkodkan dalam hadis nombor 458, kata pengarang kitabnya, hadisun hasanun an Ibnu Umar. Cuma hadis di sana hadis yang sama, ada lafaz yang sama diriwayatkan daripada Ibnu Umar. Tapi dalam kitab kita ini tahqiq Al-Iraqi kata dia daripada Anas bin Malik. Jadi mungkin hadis ini punya jalur yang berbeza dan hadis melalui jalur Ibnu Umar menjadi syawahid atau mutabaat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Anas radhiyallahu anhu, dan kata ulama hadis hasan. Jadi hadis yang kuatlah untuk diamalkan insya-Allah. Maka kata Imam Al-Ghazali, tidak terlepaslah manusia dari sifat-sifat tersebut dan lain-lain sifat yang kami terangkan, yang akan kami terangkan, iaitu dalam rubuk yang ketiga, rubuk al-muhlikat. Dan sebagaimana kita sebutkan sebelum ini, bahawasanya Imam Al-Ghazali rahimahullah, dia membahagikan keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin ada 40 kitab, 40 tajuk. Dibahagikan 10. Jadi setiap suku, 1/4 itu merangkumi 10 tajuk. Di mana suku yang ketiga, iaitu tajuk 21 hingga 30, Imam Al-Ghazali menumpukan di situ kenaan dengan al-muhlikat, perkara-perkara yang boleh membinasakan, yang mesti dipelajari oleh manusia, bukan untuk diamalkan tetapi untuk sebagai benteng supaya kita tidak kita mengenali sifat-sifat itu dan kita menghalang sifat-sifat itu daripada masuk ke dalam jiwa kita, dalam dalam hati sanubari kita. Tidak terlepaslah manusia dari sifat-sifat tersebut dan lain-lain sifat yang akan kami terangkan nanti dari sifat-sifat hal ehwal hati yang tercela, seperti takbur. Takbur yang ini bahasa kemegahan diri, berasa diri hebat megah. Ujub, berasa kagum dengan diri sendiri dan sebagainya, yang mengikuti 3 sifat yang binasakan tadi. Maknanya sebagai mengikuti 3 sifat yang disebut oleh Nabi tadi dalam hadis tadi. Menghilangkan sifat-sifat tadi adalah fardu ain dan tidak mungkin menghilangkannya kecuali dengan mengetahui batas-batasnya. Dalam ilmu mantik, al-had itu mana ta'rif, dengan mengetahui ta'rif-ta'rifnya, batas-batasnya. Ya, al-hadu ay at-ta'rif. Ta'rif-ta'rifnya. Dan buat hasyiah sikit situ, ta'rif-ta'rifnya. Sebab-sebabnya. Sebab apa timbul penyakit, sebab apa timbul riak, sebab apa timbul hasad, sebab apa timbul penyakit ujub dan sebagainya, akan dijelaskan juga oleh Imam Al-Ghazali. Cuma kalau kita baca kitab Ihya ini daripada tajuk ke tajuk itu lambat lagi lah kita akan sampai di sana. Mungkin ala kulli hal tuan-tuan sekalian boleh rujuk balik dalam mukadimah yang kita baca sebelum ni, sudah dijelaskan secara umum 10 tajuk itu. 10 tajuk berkait dengan perkara yang membinasakan hati. Tanda-tandanya dan cara mengubatinya. Kalau hati kita sudah dijangkiti oleh sifat-sifat tadi, maka perlu diubati. Imam Al-Ghazali juga menceritakan bagaimana nak mengubatinya.
Orang yang tidak mengetahui sesuatu kejahatan akan terperosok ke dalamnya. Ini sebagaimana Sayyidina Umar radhiyallahu anhu pernah menyebutkan dalam satu ungkapannya, la tanqaddu ural Islam urwatan man nasha'a fil Islam wa lam ya'rif fil jahiliyah. Akan terungkai ikatan Islam satu persatu. Mana seorang itu dia akan tinggalkan Islam sedikit demi sedikit. Akan terungkai ikatan Islam satu persatu. Orang yang hidup dalam Islam tapi tak kenal jahiliyah. Jadi dia mungkin terperosok dalam jahiliyah tanpa sedar. Kerana dia tak kenal. Maka begitulah juga. Orang yang tidak mempelajari sifat-sifat tercela bagi hati ini. Ada kalanya sifat itu meresap ke dalam jiwanya. Dan sudah berada dalam jiwanya tapi tidak disedarinya kerana dia tidak kenal. Dia tidak kenal apa makna ujub. Tidak kenal apa makna riak. Dia hatinya diserapi dengan riak dan dia tidak perasan, tidak sedar. Dia sedang berada dalam riak. Dalam ujub. Obatnya ialah menghadapi sebab itu dengan lawannya. Ini di antara obatnya lah, kata Imam Ghazali, iaitu kita menghadapi sebab yang membawa kepada timbulnya penyakit tadi dengan kita melakukan sebalik padanya. Sebagai contoh, sebab timbulnya hasad dengki. Sebab timbulnya hasad dalam hati. Mana bila kita tengok nikmat yang sedang dikecapi oleh orang lain, kita menjadi iri hati dan kita mengharapkan supaya nikmat itu hilang daripada dia. Puncanya, contohlah kita kata sebab dia, ialah kerana keinginan dunia. Keinginan duniawi. Jadi obatnya apa dia? Iaitu kita dengan kita menanamkan hati keinginan pada akhirat. Itu contoh. Kata Imam Ghazali di sini, antara ubatnya ialah menghadapi sebab yang bawa kepada penyakit sifat tercela tadi dengan lawannya, dengan melakukan lawan daripada sebab. Maka bagaimana mungkin melawannya itu tanpa mengetahui sebab dan yang disebabkannya? Tuan-tuan tulis hasyiah situ. Tanpa mengetahui sebab dan musabab. Sebab dan musabab. Apa makna musabab? Akibat lah. Sebab dan akibat. Okay, sebab dan juga akibat. Mati itu sebagai musabab. Akibat dipanggil. Jadi sebab pada mati itu apa dia? Penyakit. Accident. Itu sebab. Musabab. Allah Ta'ala mengaitkan sebab dengan musabab. Sebab dengan akibat. Jadi itu perlu diketahui. Bahawa kita boleh lawan. Boleh lawan. Kebanyakan dari yang kami terangkan dalam bahagian sifat-sifat yang binasakan diri termasuk dalam fardu ain. Tuan-tuan tulis sikit situ. Kebanyakan dari yang akan kami terangkan nanti dalam bahagian sifat-sifat yang membinasakan diri, iaitu dalam rubuk yang ketiga, tajuk 21 hingga 30 nanti, kata dia kebanyakan hampir keseluruhannya adalah ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain yang khusus yang berkait dengan hatilah. Dan sudah ditinggalkan manusia kerana sibuk dengan yang tak perlu. Sibuk dengan ilmu-ilmu yang tak perlu. Di antaranya sebenarnya kita tak perlu sangat pun banyak mengaji, iaitu ilmu furu' fiqhiyah, ilmu pendetilan fiqh. Sebab itu Nabi SAW sendiri pun di antara doa baginda ialah memohon agar Allah melindungi daripada ilmu yang tidak beri manfaat. Kita walaupun baik tapi tidak memberi amalan, tidak menambahkan amal. Sebaliknya hanya mengaji sajalah. Sedangkan di sana ada ilmu yang lain yang lebih penting yang perlu kita pelajari, tapi kita tinggalkan kerana kita
sibuk dengan ilmu yang yang walaupun baik tapi kurang dia panggil, kurang keperluan berbanding ilmu yang sepatutnya kita beri tumpuan. Sebab itu kata Imam Ghazali yang sudah ditinggalkan manusia. Manusia tak nak mempelajarinya kerana sibuk dengan yang tak perlu. Di antara yang sayogianya disegerakan mengajarnya, apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke agama yang lain, ialah, tuan-tuan bersekalian tanda sikit tu, apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke satu agama yang lain, itu dia panggil jumlah mu'taridah. Dia panggil, contoh macam telah bersabda Nabi, kita berhenti sekejap untuk selawat sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baru sambung balik. Jadi sebenarnya dalam ayat itu, dia bukan struktur utama ayat. Cuma dia penting untuk selawat. Struktur utama ayat ialah sabda Nabi SAW terus pada apa yang Nabi nak sampaikan. Tapi kita berhenti untuk selawat. Itu dia panggil jumlah mu'taridah. Maka di sini pun sama juga. Sebab itu tuan-tuan kena pisah kan. Nanti tuan-tuan akan sukan tu nak fahami. Sedangkan di sini pun penting juga. Maksudnya nak sampaikan. Selain daripada ilmu tentang hati tadi, ada lagi ilmu yang kena pelajari juga, iaitu ilmu tentang syurga dan neraka. Di antara yang sayogianya, mana yang seharusnya, sepatutnya disegerakan mengajarkannya, mana ulama kena ajar segera dan orang awam pun, maknanya kita pun kena mengaji segera. Terus pada ialah keimanan dengan syurga. Keimanan dengan syurga, neraka, kebangkitan dari kubur, dan pengumpulan di padang mahsyar. Mahsyar di mana kita semua akan berkumpul di mahsyar, dihisap. Yang tu kena segera diajar. Dan amat perlu ilmu tu. Cuma kenapa Imam Ghazali letakkan dia skip di tengah tu. Kena segera mengajar, kecuali kepada orang yang dia ini baru masuk Islam. Dia asal agama lain, dia berpindah, masuk daripada agama asal dia ke agama Islam. Maka orang macam tu dia tak boleh terus kepada syurga neraka, dia ada ilmu lain dulu yang dia kena bagi penumpuan. Di antara mungkinlah untuk memahamkan dia tentang akidah yang asas dulu, rukun iman dan sebagainya, kerana dia baru masuk Islam. Tapi orang yang sudah lama dalam Islam, bila dia balik saja, setelah diajar tentang kalimah syahadah dan sebagainya, dia pun mungkin sudah ada bawa sedikit ilmu tentang rukun iman dan sebagainya, maka perlu segera diterangkan kepada dia tentang syurga dan juga neraka, keimanan kepada syurga dan juga neraka. Di antara yang sayogian disegerakan mengajarnya apabila tidaklah orang itu telah berpindah dari satu agama ke agama yang lain, ialah di antara yang sayogian disegerakan mengajarnya ialah keimanan dengan syurga, neraka, kebangkitan dari kubur dan pengumpulan di mahsyar. Sehingga dia beriman dan mempercayainya, mana teguh. Kerana kita sendiri boleh merasai pada hari ini, kenapa kita masih lagi tidak bersemangat untuk beramal. Kerana dan kita masih malas. Tak semacam orang dulu. Di antara kekurangan kitanya ialah kita kurang mempelajari tentang ilmu akhirat. Padahal dalam Al-Quran Al-Karim, di antara ayat yang paling banyak sekali yang dikemukakan Allah ialah tentang kiamat. Kalau kita perhatikan dalam juzuk 30 daripada surah An-Naba sampai surah akhir, tidak mencerita yang lain. Secara aghlabiahnya kebanyakan adalah berkenaan dengan akhirat, tentang kiamat. Tapi itulah ilmu yang paling kurang kita pelajari. Kita lebih menyibukkan diri dengan fiqh. Dan itu adalah sebahagian dari kesempurnaan dua kalimah syahadah. Jadi sebab itu dalam Quran, dalam hadis pun Nabi banyak sebut, man kana yu'minu billahi yaumil akhir. Barang siapa yang ia beriman dengan Allah dan hari akhirat. Banyak kita jumpa hadis Nabi sebut begitu.
Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, falyaqul khairan aw liyasmut. Maka bercakaplah yang baik-baik saja ataupun senyap. Nabi gandingkan beriman dengan Allah hari akhirat. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan jirannya, muliakan tetamunya. Maka sentiasa Rasulullah kaitkan beriman dengan Allah di akhirat. Kerana dia adalah kesempurnaan pada kalimah syahadat itu sendiri. Kerana setelah membenarkan dengan kerasulan Nabi Muhammad SAW, sayogialah memahami akan risalah yang dibawa baginda. Jadi setelah kita mengucap kalimah syahadah, iaitu kita yakin pada Allah dan Rasul, maka seharusnya lah kita memahami pula, dah kita yakin dengan Allah dan Rasul, maka hendaklah kita memahami Allah dan Rasul nak kita buat apa. Apa risalah risalah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW kepada kita. Iaitu bahawa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, ini risalahnya. Risalah dia bagi bisyarah dan juga inzar. Jadi Rasulullah Nabi Muhammad SAW diutuskan oleh Allah untuk menyampaikan kepada manusia bahawa orang yang mentaati Allah dan Rasulnya, maka baginya syurga, dan orang yang mendurhakai keduanya, maka baginya neraka. Jadi itulah pentingnya dipanggil ilmu tentang syurga dan juga neraka itu. Jadi tuan-tuan sekalian, ada dua perenggan lagi, Imam Al-Ghazali akan simpulkan keseluruhannya. Maka bila anda telah memperolehi perhatian akan pelajaran tersebut secara beransur-ansur, maka tahulah anda bahawa inilah mazhab yang sebenarnya, tulis di hasyiah situ, mazhab yang sebenarnya tentang ilmu fardu ain. Jadi ilmu fardu ain dia bukan datang dalam bentuk pakej sekaligus, sama semua orang, tidak. Dia datang dengan beransur-ansur. Jadi beralihnya fasa dalam usia kita, dalam kehidupan kita, maka bertambahlah ilmu fardu ain yang kita kena pelajari. Kita bagi contoh balik tuan-tuan sekalian, kalau seorang itu, Imam Ghazali sebut sebelum ini, dia mencapai usia balik ketika waktu duha, maka pada ketika duha itu, dia mesti belajar. Ataupun ilmu fardu ain yang mula-mula sekali yang timbul ialah ilmu tentang erti dua kalimah syahadah. Kemudian dalam selepas 2-3 jam nanti akan masuk zuhur. Maka timbul kewajipan zuhur. Maka dia wajib belajar bagaimana nak melakukan salat. Dan apa syarat-syarat sah salat, wuduk, bersuci daripada najis dan sebagainya. Kemudian bila tiba bulan Ramadan, dia wajib berpuasa. Maka timbul pula kewajipan belajar tentang puasa. Bila dia kalau dia terlibat dengan perniagaan, maka wajib pula dia mempelajari ilmu tentang perniagaan yang dikehendaki oleh Islam. Jadi begitulah juga, kalaulah dalam kehidupan dia tidak ada sebarang keraguan tentang akidah, tak perlu dia belajar. Tidak wajib untuk dia belajar bagaimana nak menangkis fahaman-fahaman yang sesat, ataupun bagaimana untuk dia nak menghadapi fahaman-fahaman yang sesat yang berlaku dalam masyarakat dia. Jadi kalau tidak berlaku, tidak muncul fahaman-fahaman yang sesat, itu tak wajib belajari, tak payah sibuk-sibuk nak belajar. Tentang dipanggil tentang contoh macam kita kata fahaman-fahaman Mu'tazilah dan sebagainya. Kerana zaman ini itu bukan cabaran lagi. Kalau belajar pun sekadar maklumat saja. Kena lebih mempelajari cabaran-cabaran akidah pada zaman hari ini. Sekular, liberal, pluralism, hedonism. Itu sebenarnya yang perlu diajar pada anak-anak kita. Jadi sebab itu kita perhati tengok kadang-kadang anak-anak kita ini dia belajar akidah, tapi pada masa yang sama dia masih lagi terlibat dengan dia masih dikasih memuja golongan yang panggil yang mengamalkan hidup bebas.
Walaupun dia belajar di sekolah sifat 20 dan sebagainya, tapi kenapa masih lagi dia tidak memahami bahawasanya orang-orang yang dia idolakan itu kadang-kadangnya etis. Ya, seorang yang kuat akidahnya, dia akan membenci setiap orang yang memusuhi Allah dan Rasul. Ya. Jadi itu tidak berlaku dalam kehidupan anak-anak kita. Ya, kerana mereka tidak didedahkan dan tidak diajar ilmu fardhu ain mengikut manhaj Imam Al-Ghazali ini. Jadi kata orang Arab ni panggil kita ni berada dalam satu lembah yang berbeza dengan ilmu yang sepatutnya kita pelajari. Maka bila anda telah memperolehi perhatian, memperolehi makna mengetahui akan pelajaran tersebut secara beransur-ansur, maka tahulah anda bahawa inilah mazhab yang sebenarnya. Dan yakinlah anda bahawa tiap-tiap hamba Allah dalam perkembangan hal ehwalnya, siangnya dan malamnya adalah tidak terlepas dari kejadian-kejadian mengenai ibadahnya dan muamalahnya secara terus-menerus akan akibat-akibatnya. Maka haruslah bertanya tentang kejadian-kejadian yang jarang berlaku yang terjadi. Tuan-tuan kena pindah sikit lah yang ni. Yang jarang itu tuan-tuan pindah kepada baru terjadi. Dan haruslah bersegera mempelajari apa yang diharapkan. Diharapkan tuan-tuan pindah, ubah bahasa lah. Sebab dia terjemah harfiah. Jadi, dia panggil struktur bahasa tu sebenarnya kadang-kadang perlu dicari bahasa yang dekat dengan maksud. Dan harus bersegera mempelajari apa yang dijangka, bukan diharapkan. Apa yang dijangka biasanya terjadi dalam waktu terdekat. Jadi apa yang telah berlaku, yang telah tiba, kewajipan yang telah tiba, maka mempelajari tentang dia pun perlu segera. Tapi yang dijangka akan berlaku, pun kena pelajari. Tapi tidaklah sesegera, tapi maknanya kalau perkara yang telah terjadi, maka perlu dipelajarilah. Kerana sudah berlaku, sudah datang, sudah tiba. Tapi yang dijangka akan berlaku, walaupun tidak wajib mempelajari sekarang, tapi perlu segera mempelajari supaya nanti apabila perkara itu yang dijangka tiba itu tiba secara realiti, kita sudah mempersiapkan dengan ilmu. Jadi ala kulli hal, Imam Ghazali menyebutkan kejadian dari segi ibadat, muamalat, dia akan berlaku terus-menerus. Bila ada ketikanya tiba waktu solat, kemudian ada ketikanya tiba Ramadan, kemudian tiba zakat, tiba haji, dan kemudian dari segi amalan-amalan hati pula, bila kita solat, maka kita perlu menghadirkan hati niat, menghadirkan hati khusyuk. Bila kita berdepan dengan cabaran-cabaran hidup, mihnah, ujian dan sebagainya, maka hati kita perlu sabar. Maka itu, kata Imam Ghazali, kejadian-kejadian yang berterusan berlaku, kita perlu untuk hadapi dengan ilmu. Dan kalau dijangka akan berlaku, walaupun belum berlaku, tapi memang akan berlaku, maka kita perlu standby dengan ilmu juga. Maka itulah dikatakan sebagai ilmu fardhu ain. Apabila telah jelas bahawa Nabi Muhammad SAW bermaksud dengan perkataan al-ilmu yang memakai alif dan lam, ma'rifah. Kerana hadis itu Nabi sebut ilmu itu dengan bentuk ma'rifah. Alif lam. Maknanya merujuk pada ilmu yang tertentu. Bukan ilmu yang bentuk yang umum. Talabul ilmi. Itu yang Imam Ghazali nak maksudkan. Nabi sebut talabul ilmi, mempelajari, menuntut ilmu. Dengan alif lam ma'rifah yang merujuk pada ilmu yang tertentu. Bukan ilmu keseluruhan. Tidak. Kata Imam Ghazali, bila telah jelas bahawa Nabi bermaksud dengan perkataan al-ilmu yang memakai alif lam, yang menunjuk kepada makrifah pada sabdanya, iaitu hadis yang kita baca sebelum ini, di bawah teks Arabnya, menuntut ilmu itu wajib atas tiap-tiap Muslim
Apabila jelas bahawa yang dimaksud oleh Nabi dengan ilmu hadis itu ialah ilmu yang disertai dengan amal, perbuatan. Yang ini tuan-tuan dan puan kena buat sikit dalam kurungan. Disertai makna yang berkait. Ilmu yang berkait dengan amal perbuatan. Yang terkenal wajibnya atas pundak kaum muslimin. Tidak lainnya. Mana bukan ilmu yang makna yang pelik-pelik dia panggil. Yang memang yang terkenal, yang masyhur dah. Sebenarnya ilmu fardhu ain ni kata Imam Ghazali ialah ilmu yang sedia terkenal. Ilmu puasa, ilmu bersuci, ilmu tentang kalimah syahadah, ilmu tentang salat, tentang zakat, puasa, haji, kemudian ilmu bagaimana bersihkan jiwa dari penyakit-penyakit hati. Dan bagaimana apa yang sepatutnya dimasukkan hati daripada sifat-sifat yang mahmudah. Dia kata itu ilmu yang masyhur itu. Dia panggil. Cuma kata dia, jelaslah cara beransur-ansurnya. Okay. Dan apabila jelas, ada beberapa kejelasan di situ. 3 kejelasan. Yang pertama, apabila jelas kepada kita bahawasanya, bila kita renung, ilmu yang dimaksudkan oleh Nabi, yang Nabi sebut dengan ungkapan al-ilmu, bukan dengan ungkapan ilmun, ilmun ma'rifah. Kalau ma'rifah dalam bahasa Arab ni makna dia terbatas, luas begitu. Tapi kalau disebut alif lam, lil hadis zikri dipanggil, yang merujuk kepada satu maksud Rasulullah sendiri. Maka bila kita jelas, kata Imam Ghazali, ilmu ni maksud kata ilmu yang mana yang masyhur. Bukan ilmu yang dipanggil perincian-perincian yang sukar dipahami, tak hanya dipahami oleh orang alim saja. Tidak, kata Imam Ghazali, tidak. Ilmu yang masyhur. Ilmu yang memang sedia dimaklumi. Itu yang pertama. Itu yang termasuk dalam kategori ilmu fardhu ain. Dan jelas. Maka ni tuan-tuan ubah berdan. Dan jelas cara beransur-ansurnya. Mana datang pula itu ilmu itu datang pula cara beransur-ansur. Bukan datang dalam pakej sekaligus. Maka dia ikut perjalanan hidup kita. Dan waktu yang diwajibkan mempelajarinya. Jadi 3 lah. Ilmu fardhu ain ini adalah ilmu yang masyhur. Itu yang pertama. Yang kedua, ilmu ni pula dia bukan datang dalam bentuk sekaligus kewajipan tu. Dia datang mengikut fasa dalam hidup kita. Dan ada ketika fardhu ain kepada orang tertentu tapi tidak fardhu ain pada orang tertentu yang lain. Ilmu fardhu ain tentang haram riba. Hanya fardu dipelajari ilmu itu, ilmu tentang haramnya riba, gharar dan sebagainya. Ilmu itu hanya fardhu ain ke atas ahli perniagaan. Tidak fardu ke atas orang lain yang tidak terlibat dengan perniagaan. Ilmu kewajipan suami hanya fardu ke atas orang yang nak berkahwin. Tapi tidak fardu ke atas orang yang dia tak berkahwin. Jadi begitu. Jadi proses itu beransur-ansur dan waktu yang diwajibkan pelajarinya. Jadi sebab itu walaupun kita akan terlibat dengan perniagaan. Tapi kalau selagi mana kita belum terlibat, maka yang dipelajari kerana dijangka kita akan terlibat. Belumlah. Kewajipan itu dari segi realiti belum wajib. Tapi jika sekiranya memang kita dah terjun dalam bidang itu, maka tak boleh tangguh-tangguh lagi. Dan tak boleh kita menangguh lagi. Jadi demikianlah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam bissawab. Selesai kita tentang sekalian bab berkenaan dengan ilmu fardhu ain. Dan selepas ini akan masuk dalam bab yang baru, iaitu bayanul ilmi alladhi huwa fardhu kifayah. Penjelasan tentang ilmu yang mana ilmu itu adalah fardhu kifayah. Jadi demikianlah teman-teman sekalian, insya-Allah kita berhenti di situ. Hari ini selesai kita bab tentang fardhu ain. Kita jumpa lagi lah, insya-Allah besok ada kuliah subuh. Mungkin hari Ahad lah lusa, insya-Allah. Ya. Wabillahi taufiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Ya, sama. Terima kasih Ustaz.